Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, pada hari ini Ustaz akan membawa anda untuk mempelajari kelas tajwid tingkatan 4 Pendidikan Islam mengikut sukatan mata pelajaran KSSM. InsyaAllah kita akan teruskan pada slide yang kedua, iaitu hukum tajwid Pendidikan Islam tingkatan 4. Ada 3 tajuk utama yang dipelajari dalam mata pelajaran tajwid, iaitu yang pertama hukum mad silah, yang kedua hukum mad lazim, yang ketiga hukum qalqalah. Jadi kita akan terangkan satu persatu mengikut sukatan yang terdapat pada KSSM bagi mata pelajaran tajwid dalam pendidikan Islam tingkatan 4. Yang pertama sekali kita akan membicarakan tentang mad silah. Pengertian mad silah ialah mad yang terdapat selepas huruf ha dhamir yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Mad yang terdapat selepas huruf ha dhamir yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah. Berbaris kasrah bermaksud berbaris di bawah, berbaris dhammah bermaksud berbaris di hadapan. Bahagian mad silah ada 2. Yang pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Ustaz ulang balik. Bahagian mad silah ada 2. Yang pertama mad silah qasirah, yang kedua mad silah tawilah. Mari kita bincang mad silah qasirah. Okey, pelajar yang dirahmati Allah sekalian, maksud mad silah qasirah ialah apabila ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf selain huruf hamzah pada 2 kalimah berlainan. Ustaz ulang balik. Mad silah qasirah bermaksud apabila ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris bertemu dengan huruf selain huruf hamzah pada 2 kalimah berlainan. Untuk menerangkan maksud pengertian mad silah, mari kita lihat contoh supaya lebih mudah faham. Okey, apa maksud apabila ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris? Ini dia. Ini ha dhamir berbaris hadapan terletak di antara 2 huruf berbaris, huruf nun, huruf ta. Kedua-duanya berbaris. Kemudian bertemu dengan huruf selain huruf hamzah. Jadi ha dhamir ini telah bertemu dengan huruf ta, iaitu selain daripada huruf hamzah pada 2 kalimah berlainan. Ini 2 kalimah berlainan. Kalimah 1 innahu, kalimah 2 tagha. Jadi pada garis ini menunjukkan ada hukum mad silah qasirah. Untuk mengecam dan mengenal mad silah qasirah, dalam Quran diletak tanda waw kecil. Dalam Rasal Usbadi, waw kecil ini adalah simbol kepada bacaan mad silah qasirah. Kerana hanya berbaris dhammah, maka diletakkan simbol waw kecil. Manakala kalau kata ha dhamir berbaris di bawah, dia akan letak ya kecil yang tiada titik. Ini untuk menunjukkan bahawasanya di situ ada
unsur-unsur maksilah. Maka pelajar-pelajar dapat mengecam dan mengenal dengan cepat, oh ini adalah hukum maksilah. Sekarang kita tengok cara bacaan maksilah qasirah. Cara bacaan maksilah qasirah ialah dibaca panjang kadar 2 harakat. Dibaca panjang kadar 2 harakat. Okey, contoh bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Innahu tagha. Macam mana kita nak sukat ataupun kira bilangan 2 harakat? Iaitu dengan 2 kali gerak anak jari. Innahu tagha. Innahu tagha. Maka bila dapat baca macam itu, maka sudah dikira betul bacaan bagi maksilah qasirah. Seterusnya kita pergi ke slide yang berikut, iaitu tentang bahagian kedua maksilah tawilah. Okey, bahagian kedua bagi maksilah ialah maksilah tawilah. Apakah pengertian maksilah tawilah? Iaitu apabila ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris. Apabila ha dhamir terletak di antara 2 huruf berbaris, bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah pada 2 kalimah berlainan. Kita tengok contoh. Okey, 2 kalimah berlainan. Yarahu ahad. Yarahu ahad. Di tengah-tengah tu ada ha dhamir berbaris dhammah, berbaris hadapan. Huruf sebelumnya berbaris, huruf selepasnya pun berbaris. Jadi ini contoh maksilah tawilah. Kenapa dipanggil maksilah tawilah? Kerana ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Okey, hamzah ni dipanggil hamzah qata' kerana ada tulis hamzah pada huruf alif di atas. Okey. Jadi ini adalah contoh maksilah tawilah. Kalau tadi maksilah qasirah, ha dhamir bertemu selain huruf hamzah, tapi kali ini ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya maksilah. Seperti mana yang ustaz cakap tadi tentang simbol. Kali ini simbol waw kecil masih lagi wujud dan dia tambah tanda mad di atas waw kecil. Menunjukkan bacaannya lebih daripada maksilah qasirah. Okey, jadi cuba tengok cara bacaan maksilah tawilah. Okey, dibaca panjang qadar 4 atau 5 harakat. Dibaca panjang qadar 4 atau 5 harakat. Bermaksud pelajar-pelajar boleh memilih kadar panjang bagi bacaan maksilah tawilah, sama ada membaca 4 harakat atau 5 harakat. Bermaksud kalau kita mulakan bacaan dengan 4 harakat pada maksilah, maka hendaklah dibaca 4 juga pada maksilah yang berikutnya. Itu maksilah tawilah dibaca dengan kadar yang sama. Kalau kata anda memilih membaca 5 harakat daripada awal bacaan, maka hendaklah dibaca 5 sehingga tamat bacaan. Yang tidak bolehnya ialah mencampur adukkan kadar panjang 4 atau 5. Okey, 4 atau 5 itu maknanya mula-mula kita baca 4, kemudian kita baca 5, kemudian 4, lepas tu dia campur aduk. Yang itu tak dibenarkan. Itu cara bacaan maksilah tawilah. Jadi kena faham cara bacaan yang sebenarnya. Sebagai contoh, ustaz akan bacakan contoh maksilah tawilah dengan kadar 4 harakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Itu 4 harakat. Untuk yang contoh 5 harakat,
Ayahsabu an lam yarahu ahad. Kita agaklah 4 dengan 5 tu 4, 5 lebih sikit. Jangan gerak jari pun boleh juga. 1, 2, 3, 4, 5. Macam itu cara bacaan mad silah tawilah. Jadi itu penerangan tentang mad silah. Seterusnya kita pergi kepada sukatan mata pelajaran yang kedua, iaitu mad lazim. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan mad lazim? Mad lazim pengertian secara umum ialah huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Huruf mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Huruf mad ialah alif, waw, ya. Kena catat sikit. Di sini Ustaz tak berbual huruf mad tu apa dia. Cuma Ustaz bagi tahu ya. Huruf mad ialah alif, waw dan ya. Okey, yang bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Sukun ni bermaksud huruf yang bertanda mati atau tiada sebarang tanda pada huruf tersebut dalam Al-Quran. Okey, ketika bacaan dibaca secara wasal atau waqaf. Bermaksud huruf mad tersebut bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah. Sama ada kita baca secara wasal atau waqaf, dia tetap wujud. Itu pengertian umum secara ringkas tentang mad lazim. Kita tengok kepada slide berikutnya. Pembahagian mad lazim. Mad lazim terbahagi kepada dua. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Mad lazim kalimi, mad lazim harfi. Mad lazim kalimi terbahagi kepada dua. Muthaqqal, mukhaffaf. Mad lazim harfi sama, muthaqqal, mukhaffaf. Jadi dua-duanya sama. Cuma Ustaz nak beritahu apa maksud kalimi. Kalimi bermaksud kalimah. Mad lazim yang ada kaitan dengan kalimah, perkataan. Manakala mad lazim harfi lebih cenderung kepada huruf. Iaitu berkaitan dengan huruf. Kalimi berkaitan dengan kalimah, harfi berkaitan dengan huruf. Seterusnya kita mula membicarakan tentang pengertian mad lazim kalimi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mad lazim kalimi? Okey, huruf mad yang bertemu dengan huruf bertanda sukun dalam satu kalimah. Huruf mad yang bertemu, iaitu huruf alif, waw, ya bertemu dengan huruf bertanda sukun yang bertanda mati atau tiada tanda dalam satu kalimah. Kalau jumpa ini kita akan faham dia itu adalah mad lazim kalimi. Jadi untuk menerangkan lebih tepat, kita pergi kepada pecahan mad lazim kalimi. Mula-mula kita tengok mad lazim kalimi muthaqqal. Okey. Pengertian mad lazim kalimi muthaqqal ialah huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun. Huruf mad alif, waw, ya bertemu dengan huruf bertanda sukun, huruf tanda mati yang bersyiddah. Bersyiddah ni bermaksud yang ada tanda sabdu. Yang ada tanda sabdu dalam satu kalimah dan dibaca secara idgham 6 harakat. Okay, cuba tengok contoh untuk bagi faham. Cuba tengok waladdallin pada kalimah dallin. Mula-mula mana dia huruf mad? Cuba tengok dad alif. Itu huruf mad. Huruf mad Huruf mad ada 3 tadi kan? Alif, waw dan ya. Ni huruf alif. Berjumpa dengan huruf tanda sukun. Mana tanda sukun? Tak nampak tanda sukun, Ustaz? Tanda sukun tu macam ni. Lam yang tanda sabdu ni asalnya ialah lam tanda mati, kemudian lam baris bawah.
Itu asal tulisannya. Disebabkan dalam Rusak Asmani ditulis dihapuskan hazaf lam, dihapuskan lam yang tanda mati, maka diganti dengan lam bertanda sabdu untuk menunjukkan ada double huruf lam di situ. Jadi secara asasnya, sememangnya huruf mat alif ini berjumpa dengan lam bertanda mati, diikuti dengan lam tanda baris bawah. Okey, bila dah macam itu keadaannya, maka bila dah diidghamkan, maknanya lam yang tadi tu dimasukkan. Idgham tu bermaksud dimasukkan lam pertama ke dalam kedua, maka naik simbol tasydid ataupun syiddah ataupun tanda sabdu dan dibaca dengan kadar 6 harakat. Itu maksud tentang bagaimana boleh terjadinya mad lazim kalimi musaqqal. Huruf mad bertemu dengan huruf tanda sukun yang bersyiddah di sini dalam satu kalimah dan dibaca secara idgham, iaitu kadarnya 6 harakat. Okey, Ustaz tunjukkan contoh bacaan mad lazim kalimi musaqqal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, yang panjangnya adalah pada kalimah dhad alif. Sebab di situ dia punya fungsi mad lazim kalimi musaqqal. Panjang pada dha tu dibaca dengan 6 harakat, baru anda masukkan sebutan lin pada lam yang berikutnya. Jadi ini adalah contoh bacaan bagi mad lazim kalimi musaqqal. Ustaz harap pelajar-pelajar dapat faham penerangan yang serba ringkas ini. Kita pergi kepada pecahan yang kedua, mad lazim kalimi mukhaffaf. Lawan kepada musaqqal ialah mukhaffaf. Okey, kali ini kita tengok pengertiannya, iaitu huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyiddah dalam satu kalimah dan tidak dibaca secara idgham. Huruf mad alif waw ya bertemu dengan huruf bertanda sukun yang tidak bersyiddah. Okay, dalam kes ini contoh kita tengok kalimah al-an. Al-an. Kalimah al-an ni asalnya al-an. Ada alif, lam alif, nun. Setiap alif tu ada tanda hamzah. Okey, jadi bila kata huruf mad asal sini iaitu di sini. Sepatutnya ada ni, ada al. Tu. Ini huruf mad. Huruf al ini adalah huruf mad berjumpa dengan huruf tanda sukun yang tak bersyiddah, iaitu huruf lam juga. Tanda sukun, dia ada tanda tu, nampak tu bulat. Kalau tanda sukun dalam Mushaf Asmani menggunakan simbol kepala kha yang dibuang titik di atasnya. Ini contoh. Okey, kemudian dalam satu kalimah dan tidak dibaca dengan secara idgham. Kadar pun sama macam mad lazim kalimi musaqqal, iaitu 6 harakat. Sekarang dengarkan bacaan ustaz, bacaan contoh untuk mad lazim kalimi mukhaffaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Lagi sekali. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi panjangnya ialah pada al, betul dia baca al sampai ujung al. Dia ada sebutan lam, lepas tu baru masuk ana. Jadi itulah contoh bacaan bagi mad lazim kalimi mukhaffaf, dibaca dengan kadar panjang 6 harakat. Okey, selesai kita membicarakan tentang mad lazim kalimi, kita pergi kepada
Mad lazim harfi. Mad lazim harfi daripada segi pengertian, huruf mad yang terdapat pada huruf fawatihus suwar. Apa maksud fawatihus suwar? Fawatihus suwar itu ialah huruf-huruf potong atau syarat huruf muqatta'ah di awal surah. Pada awal surah, seperti contoh alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin, sad, qaf. Itu dipanggil huruf fawatihus suwar. Okey. Jadi sebut huruf mad yang terdapat pada huruf fawatihus suwar bertemu dengan huruf bertanda sukun. Bertemu dengan huruf bertanda sukun. Sama juga macam tadi, mad lazim kalimi. Bertemu dengan huruf bertanda sukun. Dan bacaannya menjadi hukum mad asli. Okey. Hukum mad asli. Itu bacaan asal bagi mad lazim harfi. Sebab huruf ni akan sebut alif, ba, ta, tha. Kita akan baca dalam kadar 2 harakat pada asalnya. Okey, untuk melihat seterusnya kita tengok pada pembahagian mad lazim harfi. Sama seperti mad lazim kalimi, mad lazim harfi juga ada istilah mad lazim harfi musaqqal dan juga mukhaffaf. Mula-mula kita tengok mad lazim harfi musaqqal. Pengertian, huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu huruf bertanda sukun yang dibaca secara idgham. Sama macam mad lazim kalimi musaqqal. Cuma kali ini dalam bentuk huruf, tadi dalam bentuk kalimah. Cuba tengok contoh alif lam mim. Ini salah satu fawatihus suwar. Kita bundarkan untuk melihat di manakah yang kita masukkan huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun. Okay, cuba tengok. Alif. Alif ni biasa tak ada apa-apa fungsi. Sekadar sebut alif. Kemudian lam dengan mim. Okay, pada lam ni ada lam alif mim. Okay, lam kita baca mim dengan tanda mati. Tapi tiada tulis tanda matilah. Tapi sebutan tu ada. Okey, dalam lam ni ada lam alif. Alif ni dipanggil huruf mad. Huruf mad tu bertemu dengan mim yang bertanda mati. Okey. Oleh kerana mim tanda mati berjumpa dengan mim bertanda baris bawah, maka mim bertemu mim akan dibaca dalam bentuk idgham. Maksudnya mim pertama akan masuk ke dalam mim yang kedua, maka dalam Quran dia akan naik simbol tanda tasydid atau tanda sabdu. Jadi dia akan berbunyi seperti ini ya. Cuba kita baca cara bacaannya. Kadar 6 harakat pada lam dengan mim. Alif tak ada harakat, macam biasa saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Okey, ustaz baca lam tu 6, mim pun 6. Dan antara lam dengan mim ni, mim temu mim ni ustaz baca dengung sebab mim mati berjumpa dengan mim, hukumnya apa? Idgham mislain. Jadi kena dengung 2 harakat. So lam ni akan baca 6, kemudian diikuti dengan dengung 2 harakat. Seterusnya mim pun baca 6 harakat. Lagi sekali. Alif lam mim. Jadi itu bahasa ustaz tentang macam mana boleh jadi mad lazim harfi musaqqal, iaitu huruf-huruf fawatihus suwar tu kita bundarkan, baru kita nampak macam mana yang dikatakan pertemuan huruf mad dengan huruf bertanda sukun. Okey, kita pergi kepada pecahan berikutnya, mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf,
huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu huruf bertanda sukun yang tidak dibaca secara idgham. Okay, contoh kita buat surah Yasin. Surah Yasin, kalimah sin. Okey, ya ni dalam bab lain. Sin ni. Okey, sin kalau ikut asalnya ditulis sin ya nun. Sin ya nun. Okey, sin ya nun. Jadi kata huruf mad. Huruf mad bertemu dengan huruf bertanda sukun, okey, yang tidak dibaca secara idgham. Okey, sin ya nun, mana huruf mad? Jadi kamu cuba bayangkan sin, lepas tu ya, lepas tu nun. Okey, sin ya bawah, sin bawah, baris bawah, ya tanda mati, kemudian nun pun tanda mati sebab dia berhenti. Okey, jadi bila huruf ya tu bertemu dengan huruf nun yang tanda berhenti, dia akan menunjukkan sukun sebab dia berhenti. Okey. Dan masa yang sama dia tiada idgham sebab tiada apa-apa lagi huruf selepasnya. Okay, itu yang dimaksudkan dengan pertemuan huruf mad yang terdapat pada fawatihus suwar bertemu huruf bertanda sukun yang tidak dibaca dengan idgham. Sukun dengan sebab kita baca waqaf. Yasin. Ini hukum bagi mad lazim harfi mukhaffaf, dibaca dengan kadar 6 harakat. Okay, cara bacaannya Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. 6 harakat. Lepas tu wal Qur'anil Hakim. Itu contoh bacaan bagi mad lazim harfi mukhaffaf. Okey, kita teruskan dengan qalqalah, tajuk terakhir untuk mata pelajaran tajwid bagi pendidikan Islam tingkatan 4. Yang pertama sekali, pengertian qalqalah. Qalqalah bermaksud qalqalah, bukan qalqalah, qalqalah bermaksud bunyi lantunan ketika menyebut huruf qalqalah. Bunyi lantunan berdetak maksud saya ketika kita menyebut huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5: qaf, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau diringkaskan jadi qutbu jaddin. Qutbu jaddin. Okey, itu huruf qalqalah. Jadi kena ingat huruf qalqalah ada 5: qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, bahagian qalqalah. Sama juga bahagian qalqalah ada 3 bahagian. Yang pertama dipanggil qalqalah akbar, yang kedua kubra, yang ketiga sughra. Akbar, kubra, sughra. Mari kita huraikan satu persatu. Qalqalah akbar. Okay, macam mana kita nak tahu qalqalah akbar? Okay. Huruf qalqalah yang berbaris syiddah, iaitu yang bertanda sabdu pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Huruf qalqalah itu terdapat di hujung kalimah dalam keadaan dia ada tanda sabdu dan wujud ketika baca secara waqaf. Terjadinya qalqalah akbar ketika baca secara berhenti. Waqaf tu berhenti. Okey, cara bacaannya nanti dulu kita pergi kepada contoh. Okey, cuba tengok sini. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji. Okey.
Salah satu huruf qalqalah ialah huruf jim. Huruf jim ni ada tanda sabdu. Ada tanda sabdu. Letak pun di hujung kalimah. Dan qalqalah akbar akan wujud jika kita baca waqaf pada kalimah ini. Bila kita berhenti, dia akan wujud qalqalah akbar. Kalau anda baca wasal atau sambung, tak wujud. Hanya wujud berlaku ketika berhenti baca atau waqaf. Okay, cara bacaannya, bunyi lantunan lebih kuat. Sangat kuat, lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Okay, kalau kata, bagaimanakah cara bacaan qalqalah akbar? Anda jawab, bunyi atau cara bacaan qalqalah akbar ialah bunyi lantunan lebih kuat ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Okay, contoh bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wal hajj. Wal hajj. J tu dipanggil qalqalah akbar. Wal hajj. Lagi sekali. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi pelajar-pelajar kalau jumpa huruf qalqalah sama ada qaf, ta, ba, jim, dal yang terletak di hujung kalimah ada tanda sabdu, baca secara waqaf, maka dipanggil qalqalah akbar. Okey, tengok bahagian yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Okay, pengertian huruf qalqalah yang berbaris sukun atau sukun mendatang. Apa maksud sukun mendatang? Kalau kata qalqalah tanda sukun, kita tahulah ada tanda mati. Okay. Sukun mendatang ni maksudnya sukun atau tanda mati terjadi disebabkan dengan kita berhenti. Sebab bila kita berhenti, baris di hujung kalimah tidak berbunyi, maka dia jadi sukun. Sukun yang tiba-tiba, yang mendatang. Itu maksud sukun mendatang. Sukun yang wujud ketika kita baca waqaf. Itu maksud sukun mendatang. Kalau kata berbaris sukun, bertanda sukun, maksudnya ada tanda bulat atau tiada sebarang tanda. Itu maksud berbaris sukun. Berada pada hujung kalimah, sama juga macam tadi, hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Ketika baca waqaf. Dia hanya wujud ketika waqaf sahaja. Kalau kata bacaan sambung, tak wujud. Macam tadi, qalqalah akbar pun sama juga. Cuma bezanya, qalqalah akbar, hurufnya ada tanda sabdu. Yang ini tak ada tanda sabdu. Tapi wujud di hujung kalimah. Okay, tengok contoh kalimah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okay, ba ni huruf qalqalah. Dia ada baris atas kan? Kalau baca sambung, wa ma kasaba. Tapi kita akan berhenti. Wa ma kasab. Kalau kita berhenti waqaf, kita tak akan baca wa ma kasaba, salah. Mesti huruf yang di hujung tu dimatikan tandanya. Maka dipanggil sukun mendatang. Bagaimana cara bacaannya pada pelajar? Cara bacaannya ialah bunyi lantunan kuat. Yang tadi lebih kuat, yang ni kuat. Mana kurang sikit daripada akbar. Ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Contoh bacaan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Jadi beza sedikit daripada sebutan qalqalah akbar. Kurang sikit, dia tak kuat macam tadi. Okay, itu contoh bacaan bagi qalqalah kubra. Yang terakhir, qalqalah sughra. Pengertian, huruf qalqalah berbaris sukun pada pertengahan
Okey, huruf qalqalah tu bertanda sukun, ini tanda mati, wujud di tengah-tengah kalimah. Bukan hujung kalimah, tengah-tengah kalimah atau pada hujung kalimah ketika bacaan secara wasal. Katakan kita jumpa satu kalimah tu dia terletak di hujung tapi kita baca wasal, dia serupa macam duduk tengah-tengah juga. Yang penting sama ada qalqalah, huruf qalqalah itu duduk tengah-tengah ataupun dibaca wasal pada ayat-ayat tertentu. Jadi itu pun dipanggil qalqalah sughra. Contoh yang saya bagi di sini iaitu kalimah sanuqri'uka fala tansa. Cuba tengok sanuqri'uka, huruf qaf bertanda mati, terletak di tengah-tengah kalimah. Maka yang ini dipanggil qalqalah sughra. Qalqalah paling kecil, paling rendah. Cara bacaannya macam mana? Bunyi lantunan rendah. Tak kuat, rendah. Ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun. Okay, mari dengarkan contoh bacaan qalqalah sughra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri. Dia tak kuat. Sanuqri'uka fala tansa. Itu contoh bacaan bagi qalqalah sughra. Pelajar-pelajar ni rahmati Allah sekalian, dengan selesainya saya menerangkan qalqalah sughra, maka selesailah sudah penerangan ringkas tentang sukatan mata pelajaran tajwid tingkatan 4 pendidikan Islam mengikut KSSM. Jadi sebagai rundungan untuk para pelajar sekalian, sebagai penguat semangat atau motivasi, renunglah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini contoh apa ni? Contoh sughra, ini contoh kubra. Bacalah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Jadi Ustaz minta Al-Quran ini hendaklah dibaca sentiasa supaya kita lebih memahami hukum-hukum tajwid yang telah kita belajar. Kalau belajar setakat untuk mendapatkan motif-motif tertentu, dia tidak berapa nak menjadi. Jadi kena baca selalu dan praktis tajwid yang anda telah pelajari sejak sekian lama. Barulah anda akan mendapat kemanisan belajar ilmu tajwid. Okey, sekian. Jazakallahu khairan katsira wa ila liqa'i akhar daripada saya Ustaz Muhammad Khair bin Ansar, Sekolah Menengah Kebahasaan Ulu Kinta, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjumpa lagi pada masa akan datang. Ma'assalamah. Sekian, terima kasih.